Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan tazkirah daripada hadis sahih Muslim yang saya berikan sebelum ini. Hadis yang sama sebelum ini saya telah menyentuh 3 pengajaran, 3 peringatan daripadanya, iaitu kebersihan adalah separuh daripada iman. Yang dimasukkan dengan kebersihan di sini ialah menyempurnakan wudu. Kedua, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan mizan di hari akhirat kelak. Sementara ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Sekarang ini masih merujuk kepada hadis yang sama. Ingin saya berkongsi 3 lagi tazkirah daripadanya. Yang pertama, solat adalah nur, cahaya nur. Yang kedua, sedekah adalah burhan, yang ini pembuktian. Sementara sabar adalah dia, yang ini cahaya terang benderang. Baik, kita saya ulas secara ringkas 3 perkara ini ya. Jadi yang pertama, solat adalah nur. Nur di sini bukannya maksud cahaya sebagaimana yang cahaya fizikal ni, tetapi cahaya hidayah, cahaya yang dapat membimbing kita, yang memimpin kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang solat, kadang-kala kita, termasuk saya, solat dengan terburu-buru. Solat asalkan cukup, asalkan dah buat yang wajib, okey, terus begitu kan. Sambil solat pun dalam kepala masih dari memikirkan urusan kerja, urusan dunia, apa semua tu, sehingga kita tidak dapat mengecapi keindahan solat. Kita tidak dapat mengecapi bukan sekadar kekhusyukannya saja, tetapi pelbagai keutamaan lain dalam solat, termasuklah bagaimana solat itu dapat menjadi nur kepada kita ya. Pada waktu yang sama, kita dapat lihat sebahagian orang tu dia begitu enjoy solat. Khasnya Rasulullah SAW kan. Bukan sekadar solat fardu saja, solat sunat, qobliyah, ba'diyah dia, solat duhanya, solat malamnya, begitu suka solat. Sehingga kalau kita fikir pun macam, apa yang ada dalam solat tu ya, yang dia orang begitu suka solat, yang Rasulullah SAW begitu rajin solat. Kita tak akan tahu. Words cannot describe sampai kita sendiri cuba. Jadi ayuh mulai sekarang ni saya pesan pada diri saya, kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita revisit atau merenung kembali tentang solat ni. Apakah kita selama ni buat sekadar untuk melepaskan batuk di tangga, buat haba yang wajib saja, lepas tu cepat-cepat habislah, aku ada banyak kerja lain ke apa? Atau kita cuba orang putih sebut apa? Spend time with God. Kita spend time with Allah. Kita semayang slow-slow. Sebelum semayang kita neutralkan fikiran kita daripada macam-macam urusan dunia, macam-macam kita kerja apa semua tu, tolak ke tepi. Kita solat. Dalam solat itu ada bacaan-bacaan yang formal yang mesti kita baca. Kemudian ada juga masa-masa yang kita dapat bermunajat, kita dapat berkomunikasi, dapat meluahkan perasaan, mengadu, meminta. Yang ini apabila kita sujud, apabila tasyahud akhir sebelum memberi salam ya. Yang ni di masa-masa yang kita boleh berdoa. Kita nak berdoa ke, kita nak mengadu ke, kita nak apa, dipersilakan dan boleh dalam bahasa masing-masing. Okay, dalam bahasa yang diselesai oleh masing-masing ya. Jadi ayuh kita jadikan solat ini satu suasana, satu sarana kita meluangkan masa dengan Allah setelah kita ni begitu sibuk dengan pelbagai urusan lain ya. Dan bila kita lakukannya, kita akan dapat mengecapi keindahannya, dan dengan itu kita akan dengan sendirinya seronok nak solat, akan rajin nak solat kan. Jadi yang wajib saja tak cukup, kita akan seronok nak buat yang sunat. Tak ada orang suruh buat sunat, kita sendiri akan buat sunat kan. Jadi jayuh kita revisit tentang prayer, tentang solat tu sendiri. Sebab macam saya kata, nak sebut dengan perkataan susah, tapi bila kita sendiri make an effort, to make an effort, berusahakan menjadikannya sesuatu yang istimewa, kita akan menemui keistimewaannya. Dan bila kita telah menemui, kita juga akan nampak bagaimana solat itu dapat menjadi nur bagi kehidupan, nur yang menerangi kehidupan kita yang mungkin serabut dengan macam-macam urusan, dengan macam-macam masalah, dengan macam-macam cabaran, dengan macam-macam isu kan, berserabut kehidupan kita ni. Solat itu akan menjadi nur yang menunjuk kita dalam serabut-serabut itu apakah solusi ataupun jalan keluar yang sepatutnya ya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, sedekah adalah burhan, pembuktian. Kenapa sedemikian? Okey, dalam agama ni, sebahagian orang, bukan semua, sebahagian orang
Solat okey, puasa okey, umrah haji okey, zikir okey, zakat okey. Tapi bila bab sedekah tu berat sangat. Walaupun ada banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menerangkan keutamaan sedekah, bahawa ia adalah sesuatu amalan yang besar ganjarannya di akhirat. Kalau kita sedekah di dunia ni, bila kita sedekah di dunia ini lagi, Allah akan balas. Bukan saja di akhirat, tetapi di dunia ini Allah akan ganti apa yang kita sedekahkan itu. Bahkan digandakan lagi. Dengan begitu banyak ganjaran, janji apa semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap sebahagian kita sangat keberatan untuk bersedekah. Jadi sebab itulah sedekah itu disebut sebagai pembuktian untuk membuktikan bahawa kita ni benar-benar beriman kepada apa yang Allah sebut, kepada apa yang Rasulullah sebut. Bahkan dalam sebuah hadis lain, Rasulullah juga menyebut bahawa sedekah ni tidak akan menyebabkan kemiskinan, ya. Perkataan sedekah itu sendiri, Sod dal Qaf tu, kata akar dengan sama yang bermaksud jujur ataupun benar. Okay, jadi sedekah itu sendiri menunjukkan dia betul-betul benar-benar beriman kepada Allah SWT, bahawa apa yang disedekahkan itu, duitnya, hartanya itu, Allah akan kembalikan balik di dunia ini, bukan akhirat, di dunia ini, bahkan digandakan lagi. Di akhirat pun ada balasannya juga. Tapi macam saya kata tadi, bab sedekah ni sebahagian orang sangat berat, yang lain-lain boleh. Sebab bila buat umrah, bila buat haji, ingat, belanja duit tu untuk diri sendiri. Sekarang ni kalau umrah koman-koman 10,000 katakan, 15,000 katakan, sebahagian umat Islam hampir setiap tahun pergi umrah. Okey, alhamdulillah ada banyak, tak apa. Tapi bayangkan, katakanlah umrah yang biasa-biasa 10,000. Bayangkan RM10,000 tu, berapa banyak orang miskin dapat makan. Bayangkan RM10,000 tu, berapa banyak anak-anak orang miskin dapat pergi sekolah. Bayangkan duit RM10,000 tu, banyak mana orang-orang miskin yang dapat beli uniform, buku sekolah ke, ataupun kalau yang nak masuk universiti, jadi yuran universiti ke apa ke. Bayangkan banyak mana duit itu boleh bantu orang-orang yang susah. Macam sekarang ni kalau Palestin. Tetapi di kalangan umat Islam, duit itu dia guna untuk dirinya. Dia sendiri nak pergi umrah, dia sendiri yang nak pergi haji. Saya tak kata semua, tapi sebahagian orang memang dia pergi umrah pun 10,000, dia sedekah pun memang 10,000 juga. Tapi sebahagian orang dia himpun duit untuk dia buat umrah, di mana pahala itu kembali kepada dirinya. Padahal sangat banyak umat Islam ni yang sangat-sangat memerlukan bantuan keuangan, ya. Jadi saya bukan kata jangan pergi umrah apa ke, tapi yang selalu pergi umrah tu renung-renunglah. Duit tu ada tak umat Islam yang lebih memerlukannya daripada anda hampir setiap tahun berulang alik pergi membuat umrah, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan bahawa sedekah itu adalah burhan, adalah pembuktian. Yang ini ia adalah satu pembuktian tentang keimanan kita, bahawa kita benar-benar yakin bahawa apa yang kita sedekahkan itu, yang ini katakan kita sedekahkan RM100, Allah akan kembalikan RM100 itu di dunia ini, dan juga akan mendapat gandaan daripada itu. Sebab kalau ada investment yang lain, ada ejen lain mari ke bagi tahu unit trust yang ini ke, investment yang ini ke, dengan pulangan sekian-sekian, kita percaya dan terus akan invest. Bahkan yang investment yang Pak Mantelo ke apa semua tu pun orang join juga kan. Yang scammer apa semua orang join juga. Tapi apabila Allah dan Rasulnya menjanjikan pulangan sekian-sekian, sebahagian kita tidak percaya katanya. Tapi bila ada mana-mana ejen lagi bawa laptop, tunjuk Microsoft PowerPoint, tunjuk slide apa semua, kita percaya. Tetapi Allah dan Rasulnya bagi tahu, kita tak percaya. Ataupun fikir banyak kali, macam-macam alasan bagi kan. Sebab itulah dikatakan sedekah ini adalah burhan. Yang ini pembuktian, kita membuktikan bahawa kita ni benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah dan Rasulnya menjanjikan akan mengembalikan apa yang kita sedekahkan itu di dunia bersama dengan gandaan di atasnya. Kita percaya dan kita juga melakukan sedekah tersebut. Baik, yang ketiga, sabar adalah cahaya terang benderang. Kalau kita rujuk antara solat dengan sabar tadi, solat disebut nur, nur pun cahaya juga. Sabar disebut dia. Dia ini cahaya terang benderang. Kalau dalam Al-Quran, cahaya bulan disebut sebagai nur, cahaya matahari disebut sebagai dia, ya. Jadi dia ni cahaya terang benderang. Apakah sabar itu? Antara penjelasan definisi yang mudah tentang sabar ialah
menahan diri daripada sebarang pemikiran, ucapan atau tindakan demi kebaikan pada masa yang akan datang. Katakanlah ada orang menzalimi kita sekarang ni, tapi kita sabar, sebab kalau kita nak bertindak balik, aku seorang saja, dia 5 orang, habis dia hantam aku, katakan lebih kurang. Jadi kita bersabar, bertenang sebentar kan. Jadi itu maksud sabar, iaitu menahan diri daripada sebarang pemikiran, ucapan atau perbuatan demi sesuatu manfaat, demi sesuatu advantage yang kita inginkan pada masa yang akan datang. Itu yang maksud sabar. Dan bila katakan sabar ni dia ialah bila berlakunya sesuatu dan kita ni terburu-buru bertindak, maka kita akan ataupun chances of we doing things wrong is very high. Kemungkinan untuk kita melakukan sesuatu secara salah adalah sangat tinggi, sebab ianya baru berlaku dan kita terus bertindak. Berbeza kalau sesuatu terus berlaku dan kita sabar dulu, tenang dulu, memikirkan pelbagai faktor daripada pelbagai sudut. Kemudian kalau kita bertindak, maka sikap sabarnya itu akan menjadi cahaya yang menunjukkan kepada kita apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya kita tidak buat. Itu antara maksud sabar itu adalah dia cahaya yang terang benderang. Baik, demikianlah 3 pengajaran daripada hadis Nabi SAW ni. Ada lagi, sebab hadis ni panjang, ada lagi, insya-Allah saya akan sambung lagi ya. Baik, jadi pada kesempatan ini bising pula. Ada itu 3 sajalah. Solat adalah nur. Jadi ayo kita revisit, kita semak semula solat kita. Andai kata kita belum lagi rasa yang solat ni betul-betul nur, kita rasa solat ni satu beban ke, solat ni macam kacau lah aku kena solat apa kan. Ayo kita semak semula solat kita itu, agar moga-moga benar-benar ia menjadi satu nur kepada kehidupan kita ni di dunia dan di akhirat kelak. Nombor 2, sedekah adalah pembuktian, burhan. Ia membuktikan bahawa kita benar-benar yakin bahawa Allah akan mengembalikan apa yang kita sedekahkan itu di dunia bersama gandaannya, dan di akhirat pun kelak ada ganjarannya juga. Dan yang ketiga, sabar adalah dia, yang ini cahaya yang terang benderang. Bila ada sesuatu isu, satu perkara yang menimpa, bila kita bersabar, kita akan nampak cara untuk mengurusinya, cara untuk mengharunginya dengan sesuatu yang betul lagi baik. Berbanding kalau kita tak sabar, kita terburu-buru, maka kemungkinan besar kita akan melakukan satu tindakan yang salah, baik dari sudut syariat Islam ataupun dari sudut yang lain ya. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.